Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu saya nak tanya suara ada tidak? Kalau suara tak ada tolong bagi tahu ke, ataupun kalau suara ada pun bagi tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ni malam ni kita akan sambung topik kita dalam membincangkan berkaitan dengan masih lagi dalam topik wa fid du'ail ahya'i wa sadaqatihim manfa'ah lil amwat. Dalam doa orang yang dah mati dan sedekah-sedekah mereka ini bagi manfaat kepada si mati. Bagi manfaat kepada si mati. Jadi insya-Allah kita sambung lagi. Kemudian tuan-tuan mati Allah, kita berakhir sebelum ni wa amma isti'jaru qaumun bi yaqra'una al-Quran wa yuhdunahu lil mayit fa hadha lam yaf'alhu ahad min as-salaf wala amara bihi ahad min al-a'immati ad-din wala rakhasa fihi wasti'jaru 'ani nafsi tilawah ghairu jaiz bila khilaf. Kita dah lihat terakhir sekali normati Allah berkaitan dengan hukum memberi upah ataupun mencari ataupun isti'jar, memberi upah, mengupah orang untuk membacakan Al-Quran dan menghadiahkan kepada si mati. Jadi perbuatan ini tidak ada dilakukan oleh salaf dan tidak disuruh oleh mana-mana a'immatul din dan juga tidak dibenarkan oleh para ulama. Fa hadha lam yaf'alu ahad wasti'jaru ala nafsi tilawah ghairu jaiz, katakan. Maknanya kita nak mengupah orang baca Quran tu sendiri pun tidak dibenarkan oleh syarak, kecuali dalam bab ta'lim, mengajar tu bab lain. Kita dah bincang sebelum ni nama Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya nama Allah, para ulama menjelaskan, kata wathawabu la yasilu ila al-mayit illa idza kana al-amalu lillah. Dan ganjaran itu tidak akan sampai kepada si mati kecuali apabila dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia membaca Quran dengan sebab dibayar gaji dan sebagainya, maka itu dengan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata lam yaqa ibadah khalisah. Dia tidak jadi ibadah yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini alasan yang diberikan oleh para ulama. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah puasa dan sedekah dan juga haji, tuan-tuan mati Allah, kita kata itu sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas. Benda kita bukan mudah-mudah boleh kiyah-kiyah gitu. Bukan boleh kiyah-kiyah kata puasa boleh, haji boleh, sedekah boleh, apa masalahnya, katakan. Tidak boleh kiyah-kiyah gitu. Dan begitu juga nama Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa hukum membaca. Kita dah bincang juga apa hukum membaca Al-Quran dan kemudian dia dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bincangkan juga. Kata Imam Imam Abi Al-Is atau Ibnu Abi Al-Is Ad-Dimashqi, dia dalam kitab syarah Aqidah Tahawiyah, dia kata apa? Qila minal mutaakhirina man istahabbahu wa minhum man ra'ahu bid'atan li'anna as-sahaba lam yakunu yaf'alunahu wa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ajrin kullu man 'amila khairan min ummatihi. Kita dah bincangkan juga berkaitan dengan hukum hadiahkan Fatihah, hukum hadiahkan bacaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita pergi kenduri kendara kan, ada orang kata ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi ila akhirih al-Fatihah. Apa hukum nanti Allah? Minal mutaakhirin, sebahagian daripada ulama-ulama mutaakhirin. Ulama-ulama mutaakhirin ni ulama-ulama khalaf lah dipanggil, mengharuskan, membolehkan, man istahabbahu. Wa minhum man ra'ahu bid'atan, ada yang nampak
ianya sebab adalah perkara yang bid'ah. Bid'ah yang munkarah lah, katakan bid'ah yang kita tu benda tu adalah bid'ah yang tak boleh dilakukan. Kerana sahabat Nabi SAW tak buat pun gitu. Nabi tak pernah sahabat-sahabat Nabi tak pernah buat gitu. Dan Nabi SAW, apa yang kita hari ini yang kita buat, pahala yang kita buat hari ini sampai kepada Nabi SAW. Kenapa sampai direct? Tak perlu kita niatkan secara khusus, tak perlu untuk Nabi dan sebagainya. Tak perlu. Kenapa? Kerana apa yang kita buat hari ini automatik akan pergi pada Nabi SAW, pahala ganjarannya. Kerana apa? Apa sebab, tuan-tuan? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha. Maknanya kita kata kita buat baik hari ini atas unjuran siapa? Kata-kata siapa? Bukankah kata-kata Nabi SAW? Nabi suruh kita buat baik, kita buat. Maka Nabi akan dapat pahala secara automatically, kita katakan. Sebab tu kata para ulama tadi, wali anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu mithlu ajrin kulli man amila khairan min ummatihi, katakan. Apa saja amalan yang baik daripada kalangan umatnya, Nabi akan beroleh pahala tanpa mengurangkan sikit pun pahala orang yang melakukan ibadah tersebut. Ada kaedahnya mandalla, kerana Nabi SAW yang telah menunjukkan kepada umatnya akan kebaikan. Nabi telah beri tunjuk, ni baik, ni buat, ni dapat pahala, dan kita ikut. Sama juga dengan hari ini, kita bila ajak orang melakukan kebaikan, contoh kita ngajar orang, ngaji tak sampai dia pandai baca Quran, kita dapat pahala. Dia setiap kali dia baca Quran, kita dapat pahala, alhamdulillah. Kemudian dia pula pergi ajar orang lain, maka kita tetap akan dapat pahala. Ini dia panggil downline lah, ya tak? Dalam bab ibadat, ya tak? Ini ilmu yang beri manfaat. Nabi SAW kita sebutkan hadis sebelum ni, al-ilmu yuntafa'u bihi kullu iza mata al-'abdu inqata 'amalu illa min thalas. Apabila matinya anak Adam itu terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya ialah ilmu yang beri manfaat. Ilmu yang beri manfaat. Kemudian dalam hati Allah, kita juga telah mengambil masalah membaca Al-Quran di kuburan. Apa hukum baca Al-Quran di kuburan? Wakhtalafa al-ulama fi qira'ati al-Qur'ani inda al-qubur. Berlaku persisihan faham di antara ulama hukum membaca Al-Quran di kubur. Ada 3 pandangan. Yang pertama, pandangan yang mengatakan hal tukrah am la ba'sa biha. Apakah hukumnya? Boleh ke tak boleh? Ataupun hanya waktu tak mengapa kalau waktu nak dikerumikan, tetapi selepas kerumi tak boleh. Ini kita dah bincang juga dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bincang juga. Jadi mudah-mudahan dalam hati Allah kita selesai bab tu. Katakan kita masuk tajuk yang baru. Dia kata wallahu ta'ala yastajibu da'awat wa yaqdi hajat. Allah Subhanahu Wa Taala memustajabkan doa dan juga menunaikan hajat manusia ini. Hajat-hajat, menunaikan hajat. Kita Allah Subhanahu Wa Taala memustajabkan doa-doa kita dan menunaikan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Astajib lakum, ya Allah. Dia kata waqala rabbukum, berkata Tuhan kamu, mohonlah kepada aku, nescaya aku akan mustajabkan bagi kamu. Dan begitu juga dengan ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Baqarah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku meminta daripada aku, meminta denganku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku akan mustajabkan doa-doa mereka apabila mereka memohon. Apabila mereka mohon. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, di sini semua kita kata para ulama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wallazi alaihi aktharul khalqi minal muslimin wa sa'iri ahli al-milal wa ghairihim anna ad-du'a min
aqwa al-asbab fi jalbil manafi'. Semua bersetuju bahawa kita tahu orang Islam, katakan orang Islam semua setuju. Begitu juga bukan setakat orang Islam, orang bukan Islam pun mati Allah Subhanahu wa taala bersetuju bahawa doa itu adalah senjata ataupun sebab musabab yang paling kuat untuk dapatkan manfaat. Bukan orang Islam je. Tak? Bukan orang Islam saja, orang bukan Islam pun sama. Tengok orang Cina pagi-pagi duduk semayat, duduk sembah, dia ada pun dia mohon hajat dan sebagainya. Walaupun dia mohon hajat itu dengan cara mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita kata pucuk pangkalnya mereka tetap yakin bahawa doa mereka itu adalah punca. Tak? Ataupun sebab untuk dia dapat manfaat. Ataupun daf'il mudar, menolak mudarat. Tapi kita orang Islam lagilah patut kena percaya seperti mana yang disebut dalam ayat Al-Quran, wallahu alam. Jadi di sini nama Allah Subhanahu wa taala bezanya kita orang Islam dengan orang bukan Islam. Orang Islam dinyatakan memohon dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta daripada makhluk. Orang bukan Islam ni minta daripada makhluk. Sebab itu perbuatan meminta kepada meminta orang meminta di kuburan atau sebagainya, perbuatan itu nama Allah Subhanahu wa taala kalau dia benar-benar meminta daripada ahli kubur itu, ada meminta tentang Allah Subhanahu wa taala, mohon hajat, maka di situ tentang Allah Subhanahu wa taala dikhawatirilah, katakan perbuatan itu boleh membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Wali'azbillah min dzalik. Minta dengan Allah. Kalaupun alasannya kita kata nak bertawassul dan sebagainya, kita kata benda perkara tersebut namati Allah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sejak apabila Nabi telah wafat. Apabila Nabi telah wafat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pergi ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia pergi ke mana? Dia pergi jumpa dengan Abbas, bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa Abbas. Kerana ketika itu yang dilihat oleh Abbas itu, yang dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang paling kita kata mulia ketika itu ialah Abbas, katakan. Maka Umar pun pergi. Kalau kita lihat dari sudut macam Allah Subhanahu wa taala, kenapa Umar tak pergi ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katakan. Kerana macam Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berada di dalam kubur ini tidak mampu membuat apa-apa, katakan. Tidak mampu berbuat apa-apa, katakan. Bahkan mereka berhajat kepada kita. Hatta siapa sekalipun yang berada dalam kubur itu macam Allah Subhanahu wa taala, mereka berhajat kepada kita, bukan kita yang berhajat kepada mereka. Hebat macam mana sekalipun macam Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut mengatakan yang mereka lah yang berhajat kepada orang yang hidup, dan bukan orang yang hidup berhajat kepada berhajat kepada orang yang dah mati, katakan. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, di situ kita kena hati-hati, katakan. Saya tak boleh nak katakan benda tu boleh jatuh syirik terus nama Allah, tetapi kita kata boleh membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ada hari ini banyak masyarakat orang Islam tawaf kubur lah, duduk semayang sujud dekat kubur lah. Bagaimana tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala? Adakah perbuatan itu disandarkan kepada syariat Islam? Tidak, nyatakan. Bahkan ada yang mengatakan mati Allah, kuburan itu lebih baik daripada masjid. Subhanallah, nyatakan. Hatinya lebih tenang duduk di kuburan berbanding dengan masjid, kata. Subhanallah, nyatakan. Ada. Maka ini ada di antara mereka yang berlebih-lebih, katakan. Memang kita kata, kalau orang kata pergi ke kubur itu seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuzakkirukumul maut. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut. Dulu aku larang kamu ziarah kubur, lah ni pergilah ziarah kubur kerana ia akan mengingatkan kamu kepada kematian. Betul. Tetapi kita kena ingat, kubur ini bukan tempat ibadat. Sebab itu Nabi kata, la taj'al buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Kerana kubur nama Allah bukan tempat ibadat. Bahkan disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, la tusallu ilal qabr.
Jangan sembahyang menghadap ke kubur, katakan. Betara tu. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, walau bagaimana sekalipun kita kata ada perkara-perkara yang dibenarkan dilakukan di kuburan. Tapi bukan semua perkara. Bukan semua perkara. Contohnya apa ustaz yang boleh doa? Kita sampai ke kubur kita boleh doa. Doa untuk siapa? Doa untuk orang yang dah mati, bukan doa kita minta daripada orang yang dah mati. Kalau minta daripada orang yang dah mati boleh jatuh syirik, boleh syirik ya. Kita minta dengan Allah. Jangan minta dengan syirik dengan kubur. Minta dengan kubur dikhawatiri kita akan masuk dalam kumpulan dalam katakan dalam lingkungan syirik wal yazbillah. Mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ini antara fitnah yang berlaku pada kita akhir zaman. Kalau kita lihat daripada sudut asal-asalnya, kita katakan syirik itu berlaku apabila matinya seorang yang baik, maka mereka buatkan gambar, kemudian daripada gambar mereka jadikan patung. Tidak berlaku lagi syirik, tapi datang generasi ke generasi, maka akhirnya mereka sembah ma nuqarribuhum ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami bukan sembah mereka, kami gunakan patung-patung ni ataupun sembahan-sembahan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawapan golongan orang-orang musyrikin. Jadi kita kena ingat baik-baik dengan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata jangan sampai kita masuk ke dalam kancah mensyirikkan Allah, kerana dosa syirik ni tuan-tuan wal yazbillah, katakan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik, katakan. Dosa selain daripada syirik Allah berhak. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi kita kena ingat baik-baik, doa banyak, kadang-kadang kita tak sedar yang diri kita telah melakukan syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiru lima la na'lam. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika, aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah, denganmu ya Allah, daripada melakukan perkara syirik sedang kami tahu itu adalah syirik. Dan aku mohon keampunan daripadamu ya Allah. Benda yang kadang-kadang kita tak sedar itu adalah syirik. Yang kami tak sedar itu adalah syirik. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam berdoa ni katakan disebut dalam satu hadis riwayat Ibn Majah rahimallahu taala min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kan murka ke atas mereka. Allah akan murka ke atasnya. Takabbur, tak mau minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mohonlah. Kau susah, mohon, angkat tangan, mana tangan, mohonlah pada Allah Subhanahu. Mohon, tapi adab-adab memohon itu ada. Bukan setakat kita kata minta terus, katakan. Ada. Nabi dah beritahu kita adab-adab bagaimana, mulakan dengan kita kata berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teruskan dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu, puji Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bagi Allah tu ada nama-nama yang baik, guna nama-nama yang baik untuk minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Dan kita kata diakhiri, barulah kita minta, dan diakhiri juga dengan selawat dan pujian ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru betul dia kata. Dan ambillah kita kata asbabul mustajab, asbab yang memustajabkan doa. Ada asbab-asbab yang mustajabkan doa. Kita banyak asbab-asbab yang menyebabkan doa kita mustajab. Jadi gunakan dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita apabila berdoa, antara perkara yang kita kata yang perlu kita ketahui tuan-tuan yang dirahmati Allah sidang penuntun,
konsep asal doa ini ialah Allah sebut dan di dalam ayat ud'uni astajib lakum, minta dengan aku akan beri. Semua doa akan mustajab selagi mana tidak ada penghalang lah. Penghalang ni yang masalah, kata kan, yang menghalang doa ni, kata. Nanti kita lihat sekejap lagi. So konsep asalnya doa itu adalah mustajab. Sama ada mustajabnya tadi di dunia ataupun Allah akan balas di akhirat. Jadi kita kata jangan putus asa dengan berdoa. Teruskan berdoa. Ada orang berdoa berpuluh tahun untuk dapatkan sesuatu. Ada orang berdoa malam ni, pagi besok tu dapat. Itu rezeki, tuan-tuan. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah rezeki yang Allah nak beri pada siapa sahaja yang dikehendaki. Siapa sahaja ni bagi. Hari ni doa, petang dapat. Hari ni doa, kejap lagi sampai terus. Subhanallah, katakan. Mustajabnya doa dia, tuan-tuan. Dia kata, ya Allah, ingin nak makan ni. Sekejap lagi ada orang bagi. Subhanallah. Itu doa kita kata memang Allah nak beri kemustajaban itu, satu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Minta, teruskan minta. Jangan putus asa. Pagi, petang, siang, malam, tuan-tuan. Kita doa setiap hari. Kita katakan, setiap hari kita doa, Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Kadang-kadang jangan ada orang, tak letih kan kau. Tak ada istilah letih, tuan-tuan, dalam meminta dengan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan meminta. Tapi meminta dengan Allah Subhanahu wa taala, pastikan jangan kita sehingga menzalimi orang lain. Kita minta hancurkan orang, katakan, kecuali kita memang di kalangan orang-orang yang teraniaya. Itu bab lain, macam illa man zalim, kecuali orang-orang yang dizalimi. Itu bab lain. Kalau ia betul dia dizalimi, ya, kita katakan harus boleh berlaku begitu. Jaranglah kita dengar, tuan-tuan, orang kena orang dianiaya. Hebatlah katakan kalau orang itu dianiaya, lalu doa yang diucap, ya Allah, berilah hidayah kepada orang ni. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada orang ni. Jarang, tuan-tuan. Tapi biasa yang kita dengar, apabila orang dianiaya, doa yang keluar daripada mulut dia, ya Allah, hancurkanlah orang ni. Itu biasa kita dengar. Apakah hukumnya? Dalam Al-Quran dah jelas, illa man zalim, kecuali orang-orang yang dizalimi, kata. Tapi tentulah kita katakan lebih baik, seperti mana yang disebut oleh dinukilkan oleh sebagian ulama, dia kata, kalau aku tahu aku ada doa yang mustajab, maka lebih baik aku doakan kebaikan daripada aku doakan kecelakaan kepadanya. Itu kata-kata nukilan daripada tak silap saya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata, so berdoalah, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak minta tadi saya dah sebutkan tadi, macam dengan adab-adab, dan kita minta gunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sesuaikan dengan permintaan kita. Kita nak minta Allah lembutkan hati seorang, kita gunakan ya Latif. Kita nak minta Allah Subhanahu wa taala beri rezeki kepada kita, kita gunakan ya Razzaq. Kita nak minta macam-macam, sesuaikan dengan nama-nama Allah. Allah ada 99 nama. Walillahi, disebut dalam hadis, inna lillahi 99 asman mi'ah illa wahid. Allah ada 99 nama, 100 kecuali satu. Itu kata-kata orang Arab yang menunjukkan bahawa bukannya bagi Allah itu 99 nama saja, bahkan lebih daripada itu. Itu ungkapan dalam bahasa Arab lah. Jadi tuan-tuan mati Allah, banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah guna. Salah guna maknanya apa, tuan-tuan? Contohnya kita kata kita mintakan kehancuran kepada, kita minta Allah hancurkan Yahudi yang telah membunuh orang Islam. Lalu kita sebut ya Rahman ya Rahim. Tak sesuai sungguh. Tak sesuai. Kita minta ya Allah ampun, ya Allah hancurkanlah orang Yahudi yang telah menganiaya orang Islam di Baitul Maqdis, contohnya. Akhirnya kita sebut ya Rahman ya Rahim. Maka tak kena. Rahman Rahim, pemurah pengasihan ni. Kita minta hancur,
Tapi kita sebut sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak? Kalau kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim tu, kita doakan, ya Allah rahmatilah, berilah kita rahmatmu, dan kasih sayangmu kepada orang-orang yang beriman, yang dianiaya, ya Rahman ya Rahim. Okey, sesuai. Tapi bila kita minta kehancuran, tak bolehlah kita kena doa ya Jabbar, ya Qawi, ya Aziz. Ada. Ya Azizun Zul Intiqam. Saya tak suka guna ya Muntaqim ni katakan. Kalau tengok yang betulnya dalam Al-Quran, diletakkan sifat Allah Subhanahu wa taala Azizun Dzuntiqam. Dzuntiqam, Azizun Dzuntiqam. Tidak ada istilah Muntaqim. Wallah, mungkin ada khilaf di zaman, saya tak pasti itu. Mungkin ada yang kata ustaz, bukan ada dalam senarai 99 nama ke? Allah alam. Tapi apa yang saya belajar nama Allah, dalam kita gunakan ungkapan daripada Al-Quran itu lagi baik. Azizun Dzuntiqam, katakan. Itu yang disebut nama Allah. Seterusnya tentang macam Allah Subhanahu wa taala, kita nak lihat sikit berkaitan dengan doa-doa yang tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kita kata doa orang yang memutuskan silaturahim. Ini bahaya tuan-tuan. Zaman sekarang ni katakan Allah musta'an. Silap sikit je putus saudara. Silap sikit je putus saudara. Putus saudara. Harta punca utama. Masalah duit punca utama putus saudara. Katakan. Jangan sampai tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kita kata doa kita tak dimustajabkan disebabkan mati Allah, hubungan persaudaraan itu ukhuwah terputus. Katakan. Hubungan persaudaraan, mana persaudaraan daripada sudut mati Allah darah lah, katakan. Ikhwatud dam, maknanya saudara sedarah sedaging, katakan. Kadang-kadang putus saudara dengan adik-beradik, putus saudara dengan pakcik makcik, katakan, tak bertegur dan sebagainya bertahun. Kita risau doa. Kadang-kadang kita kenapa lah doa tak mustajab, doa tak mustajab, doa mustajab. Jangan kita kata ya Allah. Kita muhasabah diri, tuan-tuan. Kita muhasabah. Kita tak perlu je ya Allah kita kata muhasabah. Kenapa doa aku rasa macam belum lagi dimustajabkan oleh, bukan tak dimustajabkan, Allah Subhanahu wa taala doa dah katakan ud'uni astajib lakum. Kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam masa yang sama kita muhasabah diri. Mungkin ada sebab, mungkin ada masalah, katakan mungkin kita ada dosa yang kita buat, mungkin ada kita memutuskan persaudaraan. Dan situ kita kena ingat baik-baik. Muhasabah diri. Sebab dalam hadis Nabi SAW, rajulun, seorang lelaki dalam satu musafir dalam macam Allah Subhanahu wa taala, yarfa yadihi, katakan wa qala ya rab ya rab ya rab. Seorang di padang di dalam musafir, dan dua berhenti tengah jalan macam Allah dan berdoa mengangkat tangan, menyebut ya Allah, ya Rab, ya Allah, ya Allah, ya Allah ila akhir doa. Kata kemudian makaluhu haram, masyrabuhu haram, makanan yang dimakan adalah haram, minuman yang diminum adalah minum haram, fa anna yustajabu lah. Macam mana doanya nak dimustajabkan? Orang yang memutuskan silaturahim, tengok dalam hadis Nabi SAW. Ma min rajulin, dalam hadis katakan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Muslim. Dalam hadis Muslim, anna Nabi SAW qala ma min rajulin, tak ada seorang, siapa pun, tak ada seorang lelaki, yang disebut lelaki yang sini masuk perempuan sekali lah, yad'u Allah bida'watin, dan berdoa dengan Allah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Tak kisahlah doa apa pun, laisa fiha ithmun, dia tidak ada dosa pertama, wala qati'atur rahim, dan tidak memutuskan persaudaraan, qati'ah rahim, illa a'tahu biha ihda thalatha mihsal. Allah akan bagi dia tiga perkara, katakan. Imma an yu'ajjala lahu da'watahu, Allah akan cepatkan doa dia. Aw yaddakhira lahu min khairi mithlaha, ataupun Allah bagi yang kita kata yang sama baik dengannya. Aw yasrif anhu min syarri mithlaha, ataupun Allah akan jauhkan dia daripada kejahatan yang sama level, katakan.
Qalu ya Rasulullah, idza nukthir. Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, kalau macam tu kita nak kena perbanyakkan doa lah. Ada. Qala Allahu akthar. Ya, Allah juga akan banyakkan Allah akan memperbanyakkan juga. Allah akan berikan juga, Allah akan banyak memustajabkan doa-doa kamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok dalam hadis tadi. Laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim. Sebab tu ada nukilan daripada salaf katakan bila diminta doa, untuk dia doa, kita katakan dia akan tanya, ada tak kalangan kamu orang yang memutuskan silaturahim? Ada tak di kalangan kamu yang memutuskan silaturahim? Kerana sia-sia sahaja. Ada berdoa kalau ada orang yang memutuskan silaturahim di kalangan kamu. Waliyazbillah. Waliyazbillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita katakan doa kita sentiasa dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La ta'asu min rahmatillah. Teruskan berdoa, dengan doa ini juga adalah satu ibadah. Doa ini adalah satu ibadah, katakan. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berdoa ini janganlah kita kata berdoakan untuk diri kita sendiri semata. Doakanlah untuk orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kerana doa untuk orang yang tidak ada di hadapan kita, kita doakan dia, doa itu adalah mustajab. Maka sebab itu tidak salah kiranya kita memohon orang untuk meminta kita doa, untuk meminta mereka mendoakan kita. Bersangka baik dengan orang tu, doakanlah, untuk minta tolong doa. Walaupun yang terbaik sekali ialah kita jumpa orang alim, jumpa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang saleh, minta didoakan. Itu lebih baik. Seperti mana Nabi SAW telah mengarahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mencari, kita katakan, al-qarn, katakan aidal, apa yang kita kata, seorang lelaki yang di kalangan tabi'in yang hidup zaman Nabi SAW tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW, tidak sempat ataupun tidak dapat peluang untuk bertemu dengan Nabi SAW, maka dia dimasukkan di kalangan tabi'in. Walaupun rahmat Allah, beliau adalah orang yang hidup pada zaman Nabi SAW, tak ada rezeki nak bertemu dengan Nabi, orang Yaman, tapi seorang lelaki yang sangat saleh. Maka Nabi SAW mengarahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cari orang ni. Ada. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, wa qawluhu wa yamliku kulla syai' wa la yamliku syai' wa la ghina 'anillahi ta'ala tarfata 'ain wa man istaghna 'anillahi tarfata 'ain faqad kafar wa sara min ahli al-hin. Ada. Wallahu a'lam. Wallahu yaghdabu wa yarda la ka ahadin min al-wara, katakan. Jadi dalam masa yang sama juga kita kata dan Allah Subhanahu wa taala membenci, memurkai, dan Allah juga meridai. Allah juga meridai. Ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi manusia itu sifat ghadab itu adalah sifat kekurangan. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala sifat ghadab ataupun sifat murka, sifat benci, sifat ghadab lah, kita ghadab ni marah, katakan dalam istilah bahasa Melayu. Dan sifat redha itu adalah kita kata kedua-duanya merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama salaf katakan menetapkan sifat ghadab ini dan redha, cinta, ada sayang, katakan semuanya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak termasuk dalam erti kata sifat yang kita belajar ataupun sifat 20, tetapi rangkumannya tuan-tuan mati Allah, kalau kita belajar, ianya termasuk dalam sifat iradah. Ianya termasuk dalam sifat
sifat iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab sifat-sifat ini adalah kembali kepada dia punya ta'alluq dia kepada sifat iradah. Kalau orang belajar sifat 20 dipanggil sifat ta'alluq sifat, dia katakan. Ta'alluq sifat. Maka sifat ini ta'alluqnya adalah sifat ni ta'alluqnya pada sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. So bagaimana bencinya Allah, bagaimana redanya Allah, bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, kita tak tahu. Seperti mana sifat-sifat Allah yang lain, sama, basar, kalam. Kita beriman bagi Allah itu Allah mendengar, beriman bahawa Allah melihat, beriman pada Allah, Allah berkata-kata. Betul, dikatakan Allah berkata, tetapi laisa kamitsli syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat tu ingat. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dua ayat yang kita kena ingat. Kata Imam Malik rahimahullahu taala dalam bab istiwa. Istiwa yang Allah Subhanahu wa taala, kaifa al-istiwa ma'lum wal kaifi majhul. Istiwa maknanya jelas. Ada. Maknanya apa istiwa ustaz? Al-ulu. Ada. Di atas, ya kan. Kaif majhul. Macam mana? Allah a'lam. Tak diketahui. Wallahu a'lam. Jadi itu dituntut mata Allah. Azan pun dah berkumandang, dia katakan. Jadi kita berhenti setakat ni. Nanti insya-Allah kita sambung lagi pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah dapat kita sama walaupun sekejap. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Benda yang singkat itu dapat kita buat pun jadilah. Mudah-mudahan kita semua majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.